Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fira 17 dan juga itulah kat belakang tu, Audi A5. Okey. Hari ini satu review. Bukan kita nak tunjuk pun kereta ni cantik ke tak cantik hari ni. Okey. Tapi video kita pada hari ini adalah selepas anda membeli kereta baru, barang apakah yang perlu anda letak di dalam kereta anda. Okey. So, kita punya topik kita hari ini tak adalah kita panggil sebagai terlalu spesifik, tapi secara santai-santai sahaja. Abaikan peluh kalau nampak, kalau tak nampak biarkan. Kalau boleh nampak dekat sana tu, nampak tak ada monyet-monyet berjalan. Okey, samalah seperti macam atas tu. Okey, sebab kita bersebelahan dengan hutan di sebelah ni. Okey, di mana tempat monyet-monyet duduk. Nampak kalau bosku-bosku perasan, nampak dekat ujung sana tu. Saya zoom. Okey, nampak. Saya tengah nak fokus. Nampak. Hari ni saya pun pakai kacamata yang style sikit. Okey, bertujuan apa? Sebab hari ni kita panas lit-lit kat atas sana tu. Kita pakai spek. Okey. So, kita tengok dulu, kita racun tuan-tuan dan puan dulu Audi A5. Okey, yang berada di belakang saya ni. Okey, so hari ni kita parking dekat tempat special sikit. Rasa tenang. Okey, kita nak buat review pun senang. So ini adalah Audi A5 yang baru kita beli Okey, so apa yang kita dah buat, kita tengok dekat situ. Brake pun kita dah upgrade ke color merah. Okey, daripada color standard. Belakang macam biasa, logo S5. Lampu gelap 100% sama macam color kereta dah pun. Exhaust kiri dan kanan. Okay. So, inilah secara physically Audi A5 yang saya ada ni lah. Kemudian, apa yang lebih penting dekat sini adalah plate sudah diletakkan di sebelah tepi. Okay. Dan juga grill sudah di-upgradekan kepada RS punya model. Lampu depan kita tinted gelap. Dan keseluruhan tinted kereta ini hampir 25%. Okey, kiri dan kanan 25%, depan 35%. Lulus JPJ bosku. Okey. So, jangan melengahkan masa lagi. Kita terus ke bahagian dalam dan kita tengok barang apa yang tuan-tuan dan puan perlu jika tuan-tuan dan puan mempunyai kereta baru. Okey, sekarang kita dah berada dalam kereta. Sekarang ini seperti mana yang saya cakapkan tadi, apakah perkara penting yang perlu anda ada di dalam kereta anda? Okey. So sebenarnya ada 4 barang. Okey, sebenarnya ada 4 barang. Tetapi saya hanya ada 3 saja. So apakah barang itu? Jeng. Okey, 3 barang. Saya bagi tahu lah senang. First kali, phone holder ataupun GPS holder. Okey, apa saja yang kita panggil lah. Yang kedua adalah hook. Okey, car hook untuk kita letak kita panggil sebagai barang plastik dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah car perfume. Yang paling penting sekali, car perfume. Walaupun kereta anda yang standard itu, yang baru keluar kedai itu wangi lagi, tetapi jangan lupalah untuk meletakkan perfume. Okey, kerana ia boleh melembutkan lagi, mewangikan lagi aroma kewangian kereta baru anda itu. Okey, so walau bagaimanapun sebenarnya dia ada 4 barang yang sepatutnya penting, yang patut anda ada di dalam kereta anda. Satu lagi ialah payung, tetapi kita terlupa untuk beli payung tadi. Okey, so tak ada masalah. Sekarang ini kita akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk memasang perkara-perkara ini kepada kereta anda, terutamanya seperti kereta sport ini. Pertama sekali saya nak buka adalah GPS holder. Kenapa saya nak buka GPS holder? Kerana ia boleh digunakan untuk saya sangkut benda ni. Okey, so saya boleh record tanpa perlu pegang kamera ni. Kalau tak, saya perlu pegang, susah. Nampak tak dekat tu, boleh nampak saya tengah pegang handphone.
pegang nampak. So ia susah. Jadi saya perlu masukkan benda ni dulu, lekat dekat atas ni ke, lekat dekat depan ni ke, asalkan dia boleh terpegang dekat situ. So saya letak dekat atas ni dulu. Saya nak buka sekarang. Okay. Hai. Oh, nak buka ni pun susah. Hai, geram-geram dah ni. Satu dah terkeluar ni dah terkeluar. Tunggu kejap, satu lagi. Hai. Tuan-tuan dan puan kena jaga-jaga, takut terkena tangan nanti berdarah nanti kan. Kita tak naklah benda-benda macam terluka. Geram. Oi, nak keluarkan yang ni saja pun. Astaghfirullahalazim. Okey, jom. Dah terkeluar. Okay, so sebenarnya kenapa saya pilih yang seperti macam ni? Okay, ada sebab dia. Kerana saya tengok dia cantik. Bukan sebab tengok dia cantik samalah. Sebab saya tengok dia boleh adjust kedua bahagian. Satu bahagian ini, satu bahagian ini. So maksudnya bila kita pusing bahagian ini, kita panggil sebagai menggerakkan lah bahagian ni ke mana yang tuan-tuan dan puan nak. Okay, so yang ni pula macam biasa dia boleh menggerakkan untuk jadi macam ni ataupun macam tu. So dia dua bahagian lah, satu sebelah ni, satu sebelah ni dia boleh gerakkan. Kalau yang kita panggil sebagai yang terus punya tu, yang terus kita panggil sebagai phone holder yang jenis terus. Okay, sebatang dia terus tanpa boleh adjust sana sini ataupun mungkin boleh dibendkan lah. Okay, yang tu masalah dia akan bergoyang bila kita record kamera. Jadi macam yang video BMW itu hari kan, kita record dalam BMW itu hari. Nampak? Satu boleh ke belah ni, satu lagi boleh ke belah ni. So dia akan jadi macam multi, kita panggil sebagai multi function. Okay, dia boleh pergi ke mana-mana sahaja yang dia nak. So kita boleh kunci dan kita boleh kunci. Dia akan jadi tetap dekat sini lah. Kalau bentuk macam ni yang terkepak sikit ni, terkepak lah. So itulah sebab kenapa saya suka yang jenis macam ni. Okay, so kita akan guna benda ni untuk pegang kita punya phone holder. Okay, so kita cari posisi yang paling best sekali, itu kita letakkan. Kemudian kita panggil sebagai record saya dengan menggunakan ni. Okay, jom cabut dulu plastik ni. Yang paling penting cabut dulu plastik ni. Nampak satisfying kan? Macam korang tengok video satisfying dekat dalam Facebook tu. Okay, so macam mana cara kita nak gunakan? Pastikan yang benda ini dikepungkan dulu, dia bulat, lepas tu tolakkan ke tepi. So dia akan jadi rapat. Okay, jom kita buat. So kita letak dekat sini, kunci. Okay, so ambil position yang paling bagus dan tentukan yang mana terbaik untuk anda lah. Tengok macam saya buat. Okey, ini antara position phone holder untuk recording. Dia tak sesuai kalau kita tengah bawa kereta, sebab bila kita tengah bawa kereta, menatang ni menghalang tau, dia akan jadi blind spot. Ini hanya recording saja ya. Saya mungkin akan letakkan rendah sikit, mungkin dekat bawah tu ke, ataupun mungkin saya takkan pasang. Tapi setakat ni untuk recording saya akan letak macam ni dulu. Tu dia position dia. Position pun dah cantik. Kalau nak ke tepi, kita pusing. Nampak? Senang, easy bosku. Nak tekan, nak buka, tekan. Dia akan pelan-pelan terbuka. Kemudian kita masukkan handphone dan kemudian kita dah boleh record muka saya. Nampak cantik kan bosku. Kalau kita record pada position ni, kalau saya memandu pun mesti tuan-tuan dan perempuan akan rasa macam terbaik lah. Tapi kita try memandu untuk tuan-tuan dan perempuan sambil kita bercakap. Adakah kamera ini shaky? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, saya pakai Samsung Galaxy Note 10. So mungkin dia agak berat sikit lah untuk phone holder ni. Tapi tak apa, kita kunci, kita ketat dan kita try untuk driving test. Adakah dia bergerak ataupun tidak. So jom guys. Sebenarnya ni seat saya sudah turunkan. Okay, saya sudah turunkan ke yang rendah. So bila saya turunkan ke yang rendah, dia agak macam ni lah, kita panggil sebagai seat belt. Tu bunyi seat belt. Itu bagus Audi ni. Kalau pijit saya dulu, dia ada tau. Okay, dia ada, kita panggil sebagai penggerak tak pakai seat belt. Tapi malangnya dia punya sensor dia tu dah hilang. Entah kenapa dia hilang. Okay, so kita panggil sebagai dia tak bunyi dah lah. So sekarang ni untuk kita nak menghilangkan bunyi itu adalah kita pakai seatbelt habis. Tapi tak apa sebab saya dah nak break dah pun. Okay, saya just macam ronda dekat tempat ni sajalah. Okay, so bagi saya lah, letakkan kamera dekat sini agak mengganggu kalau dalam berjalan dekat atas jalan biasa ni. Sebab biasalah kereta sport,
windshield kecil. Apa boleh buat? Okay, so kita break. Dia senyap. Okay, dah. Phone holder siap. Sekarang barang kedua ialah hook. Saya nak buka hook. Jangan kacau saya, bosku. Oh, gila payah nak buka, bosku. Geram. Oh. Nak buka ni pun, maaflah saya tak, kita panggil sebagai tak, orang kata apa, tak duduk baik-baik, tak duduk diam. Sebab nak buka benda ni bukan senang. Bukan susah pula. Bukan senang tau. Akhirnya bosku terbang kat sana. Ini kita panggil sebagai hook. Hook ni kita nak letak dekat mana? Kita letak dekat bahagian kepala belakang ni. Okay, selalunya ini tips daripada saya lah. Kalau kita duduk dekat sini, kita sebagai pemandu, bila kita masuk dalam kereta, contoh kita nak capai makanan, kita nak capai barang-barang kita, better kita letak benda ni dekat bahagian di sebelah penumpang. Sebab kita tak selalu naik dengan orang kan. Okay, bila tak selalu naik dengan orang, kita selalu naik bersendirian, kita mesti nak capai makanan. Bila kita capai makanan, kita duduk dekat driver side, kita nak ambil barang senang. Itu adalah tips daripada saya lah untuk nak meletakkan hooker. Okay, so kita nak letak macam mana sekarang? Okay, kita buka sikit dekat bahagian ni. Okay, tekan dekat bahagian sana supaya kita boleh buka. Ikutlah terpulang kepada kenderaan tuan-tuan dan puan. Ada jenis yang automatic, ada jenis yang manual. Macam saya automatic. Saya dah buka dekat sana lah. Okay, bye bye bosku. Saya pergi ubah sekejap. Dia naik dah. Okay, jangan dah buat mereka lah. Okay, so ambil yang ni, kita letak dekat bahagian ekor dia. Pak, settle. Dia dah tersangkut dekat sini. Terbalik. Kalau sangkut macam ni bosku kan, kalau kepala dah ada dekat belakang, macam mana kita nak sangkut barang bosku? Buka balik. Astaghfirullahalazim. Ni macam ni nak letak. Pak. Sorry saya tak behave sikit. Okay, tapi tak apa. Itu kita dah letak dah dekat situ. Settle bosku. Part 2. Part 3 adalah perfume. Okay bosku ada sport car, tapi nak letak tali macam ni. Nak letak dekat side mirror kecil. Okay, kecil. Tali ni kecil. Boleh buka. Tadi boleh buka. Tapi masalah dia, windshield ataupun kita panggil sebagai cermin depan ni kecil. Bila kecil, dia akan jadi macam susah lah bosku. Faham tak? Susah lah. Okay, so kita buka benda ni. Sebenarnya ini adalah perisai. Boleh tengok dekat situ, brand Six Sense. Semua barang ni saya beli dekat DIY. Saya bukan ditaja oleh DIY, tapi saya beli dekat DIY lah. Harga untuk perfume ni RM6 lebih. Untuk phone holder tu, tak silap saya phone holder ni. Okay, tak silap saya phone holder kat sini tau. Yang tu hook. Okay, yang tu hook. Okay, phone holder ni harga 10. Dan hook tu dan hook tu pula tak silap saya lebih kurang, saya tak ingat, RM2, RM3 lebih kot. Mungkin lah. Tapi GPS holder saya ambil ni sebenarnya dia ada banyak price. Okay, laju siok itu tu. Berapa siok? Astagfirullahaladzim. Ni jalan buat review je weh. Masuk gear dulu. Ini rompak aku ni. Okay, kita test kereta dia. Okay, so ini adalah perisai. Boleh tengok dekat situ, Honey Melon. Okay, saya minta maaf ni kamera depan, payah sikit kita nak fokus. Okay, so Honey Melon. Okay, Honey Melon so tak ada masalah. Selalunya lah kalau saya pakai kereta macam ni, saya tak recommendedkan untuk sangkut dekat depan ni lah. Sebab saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan rumah sebab apa. Ini sebabnya bosku, saya buat wide sikit. Nampak? Kalau saya letak dekat sini, gerbak ganggu. Kalau saya letak dekat atas ni, dia nampak macam windshield kecil bosku. Itu sport kan dah. Dia akan jadi macam mengganggu. So apa yang saya nak buat, tengok saya buat macam mana. Okay, kembali. So kita buka bahagian ni. Okay, kita cabut dulu. Itu yang paling penting. Kalau tak bau sampai bila-bila bosku. Buka dulu bahagian ni. Pak. Wangi dah keluar. Wangi dah keluar bosku. Honey lemon ni sebenarnya terbikai susu lah. Okay, so kita tutup. Okay, untuk
tali ni terpulang kepada bosku-bosku sekalian. Nak ikat dekat mana? Nak ikat dekat atas ke, nak ikat dekat bawah ke? Macam saya tak kisah. Okay, kalau nampak macam ni lagi comel. So saya letak dekat mana? Saya akan letak dekat hook ini. Okay, sebab tak ada tempat lain. Belakang pula kita 2 pintu. Okay, so saya letak dekat hook ni bagi jadi comel-comel macam ni. Saya goncangkan ke bawah dulu supaya dia punya perfume jatuh ke bahagian ni, supaya dia boleh bau. Kemudian saya halarkan kepada di kawasan yang tak mengganggu. Barulah saya letak dekat bahagian belakang. Nampak? Okay. So sekarang semua dah terpasang. Satu saja lagi payung tak ada. Tapi tak apalah, tuan-tuan pun boleh beli sendiri. Payung saya tak perlu review pun. Letak dekat bahagian belakang tu kan, ataupun bodek belakang. Itu terpulang kepada tuan-tuan rupan. Jadi saya rasa setakat itu saja video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe juga share, kerana di channel YouTube Warizon ini banyak lagi video-video menarik yang kita sediakan kepada tuan-tuan dan puan. Minta maaf kalau kita punya video agak lengthy, agak panjang, tetapi saya harap video ini membantu tuan-tuan dan puan untuk memahami apakah yang tuan-tuan perlu buat selepas tuan-tuan puan membeli kereta baru, iaitu meletakkan aksesori-aksesori penting yang perlu tuan-tuan dan puan ada. Okey. First kali saya cakap tadi GPS holder, kerana apa? Kita boleh letak handphone, kita boleh tengok GPS. Kalau tuan-tuan punya infotainment ataupun multimedia system dekat bahagian tengah ni, center console ni tidak mempunyai GPS yang dah tepat, mungkin kereta tuan-tuan puan dah lama tak upgrade lagi GPS, tak upgrade lagi screen untuk Android ataupun Apple Play yang latest untuk kita ada GPS Maps ataupun Waze. So tuan-tuan boleh meletakkan handphone seperti ni dan buka Maps ataupun Waze, ataupun buka saja Grab dan sebagainya lah. Itu terpulang kepada kreativiti tuan-tuan dan puan dan juga kerja yang tuan-tuan dan puan buat. Dan yang kedua adalah kita panggil sebagai hook. Hook ini adalah untuk kita meletakkan barang. Kadang-kadang kita nak capai barang susah, letak dekat sini. Tapi kalau ini senang sikit, kita ambil barang, kita letak dekat depan, kita boleh makan ataupun kita buat sajalah apa yang kita nak. Dan yang ketiga sekali adalah perfume, untuk kita nak mewangikan kenderaan kita setiap masa bila kita nak jalan di mana-mana sahaja. Walaupun kereta baru tak bermaksud tuan-tuan pun tak perlu memiliki perfume seperti ini. Malah perlu juga untuk kita perlu membiarkan kereta kita sentiasa harum dan tidak busuk lah. So setakat itu saja video saya pada kali ini. Untuk melihat banyak lagi video berkaitan tentang otomotif, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng di bawah tu. Okay, jangan lupa untuk ke Shopee kita, ke Lazada, dan juga kita punya apa-apa saja social media. Nombor phone saya pun saya sudah letakkan dekat bahagian tu. Sebarang soalan boleh tanya saya, tak ada masalah. Okay, shopee.com.my/1video17, shopee.com.my/rizwanent, dan Lazada kita, Lazada search saja di ruangan box Rizwan Enterprise. Banyak barang motosikal yang kita jual. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye bye bosku. Video ni dibawakan oleh produk Was. Siapa yang minat boleh tengok link bawah. Was and price. Okay. Dia tengok baju ni elok. Dia punya kain sedap pakai. Kalau berminat boleh tengok link bawah. Tengok tepi ni. Boleh ni kita pakai. Itu lah. So, ayo.